Gerakan hati, hati gerakan. Pandanglah akulah dia. Kulitku tebal, ku kebal, ingatku kebal. Banyak berbual, makan angin, kebun perut mual. Resah dan tidak senang, hidup tak pernah lenang. Ku skizo paranoia, takut pecah terbelah. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali lagi ke dalam grup lukis. Terima kasih kepada anda semua yang masih stay tune dalam grup ini. Min mengucapkan selamat datang kepada warga lukis yang baru menyertai kita, dan juga pada pencinta-pencinta seni yang menyertai kita juga dialu-alukan untuk menyertai kita di grup lukis bagi memeriahkan lagi suasana di dalam grup lukis. Bagi pencinta-pencinta seni yang mungkin berminat untuk membeli hasil karya warga lukis, anda boleh terus menghubungi warga lukis. Jika anda mungkin berminat dengan sebuah hasil karya itu, anda boleh terus hubungi pengkarya tersebut tanpa melalui sesiapa. Seperti yang dijanjikan semalam, ya, hari ini Min cuba untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh anda semua, oleh warga lukis, ya. Soalan-soalan yang telah disediakan dalam komen tersebut. Min lihat banyak, ya, komen-komen telah diajukan sampai 100 lebih. Tak tahu sama ada Min boleh jawab kesemuanya ataupun tidak. Jom kita tengok apakah soalan yang telah diajukan. Wah, banyak soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh anda semua. Banyak sungguh, ya. Ada 116, ada 116, ada lebih kurang 100 lebih komen, ya. Ada 121 komen, ya, telah dikemukakan, ya. Mungkin bukan semuanya komen yang dikemukakan, ya. Mungkin ada setengahnya bukan komen, ya. Min cuba, ya, menjawab semua soalan yang warga lukis ajukan, ya, di sini. Kita tengok apakah soalan pertama yang diajukan oleh warga lukis. Okey, soalan pertama yang diajukan oleh Rusminah Baharum, ya. Antara 3 medium watercolor akrilik dan cat minyak, yang manakah menghasilkan lukisan yang paling berkualiti, juga potensi menjadi pilihan utama bila dijual? Okey, antara 3 medium watercolor akrilik dan cat minyak ini, ya. Watercolor, akrilik dan cat minyak ni saya rasa tiga medium ini adalah berpotensi untuk dijual, ya, bergantung kepada individu tersebut, ya, bagaimana untuk menghasilkan karya-karya yang berkualiti dan juga boleh dibeli oleh pelanggan. Jadi Min rasa sepanjang pengalaman Min jadi seorang pelukis, Min lihat rata-rata di antara 3 medium ini semuanya mempunyai nilai-nilai yang tersendiri, ya, tidak bergantung kepada, dia tidak mempunyai spesifik, ya, tapi Min rasa kebanyakannya kalau watercolor mempunyai kekuatan dia tersendiri, akrilik mempunyai kekuatan dia tersendiri, dan juga cat minyak pun mempunyai kekuatan dia sendiri. Sebagai contoh, kalau watercolor, kalau kita tengok, ya, pelukis Chang Fei Mei, ya, seorang pelukis watercolor yang telah mencipta nama dengan hasil lukisannya. Hasil lukisannya telah berjaya dijual dengan harga puluhan ribu ringgit. Begitu juga akrilik dan cat minyak. Okey, soalan yang kedua ditanyakan oleh Arte Teh Ana. Macam mana nak cuci berus akrilik, terutamanya bila dah keras, selalu terpaksa beli baru? Sebenarnya ada berus akrilik ni sebenarnya kena rajin rendam dalam air. Kalau malas tu memang cepat, memang kalau kita tinggal macam tu memang kering, memang tak boleh nak pakai lah dah. Lagi satu, kalau nak senang, you beli dekat art store yang bernama art gel, ya. Art gel ni bila you cuci the art gel tu, berus anda akan jadi lembut semula. Soalan yang ketiga diajukan oleh Zul Adghani, ya. Saya nak tanya sikit, kebanyakan pelukis menggunakan medium akrilik, oil paint dan watercolor. Kenapakah medium oil pastel jarang pelukis guna? Sedangkan medium itu paling mudah dapat dan senang dibawa dan senang dilukis, jika medium lain susah dan leceh persediaannya. Okey, Zul, sebenarnya oil pastel ni kalau dilihat, ya, di negara-negara barat pun ramai, ya, pelukis-pelukis dan pengkarya-pengkarya menghasilkan karya mereka dengan menggunakan oil pastel. Jadi saya rasa
sebenarnya penggunaan medium ini tidak dijadikan masalah ya, terpulang kepada pelukis untuk menggunakan medium apa. Janji mereka selesa dengan medium yang digunakan. Lagi satu, oil pastel ni saya rasa dia macam sukar, sebab saya pernah try guna oil pastel, dia susah nak kontrol bila nak buat halus. Sebab mungkin ada yang, sebab oil pastel ni dia tak ada macam, dia bukan macam pensel, dia punya hujung tu macam bulat, so nak buat benda-benda halus tu susah. Jadi macam mungkin disebabkan oleh spesifikasi dia macam tu, sukar untuk dijadikan pilihan oleh ramai pengkarya. Okey, soalan seterusnya daripada Cik Hafizi Cik Ahmad. Adakah saiz kanvas mempunyai standard tertentu bagi lukisan kecil, sederhana dan besar, atau ikut rasa seronok pakai bedal je? Saiz kanvas dia sebenarnya terpulang kepada pelukis itu. Macam saya suka saiz lukisan 4x3 kaki, lukisan yang senang untuk dibawa dengan menggunakan kenderaan kereta ya. Sebab kalau nak besar, contoh 5 kaki ke 6 kaki ke, sukar nak dibawa. Kalau anda ada kenderaan seperti van ataupun Hilux, mungkin anda boleh membuat lukisan yang besar sedikit supaya mudah untuk diangkut, dihantar kepada pelanggan. Soalan seterusnya, Sabar Arfan. Bagaimana untuk mengekalkan momentum konsentrasi dan konsisten dalam berkarya? Kadang-kadang mood ada laju buat kerja. Bila mood ke laut, kadang-kadang nak sentuh berus pun payah. Gitulah lebih kurang soalannya Tuan Latif Maulan. Jangan panggil saya Tuan ya, Cik Sabar. Panggil saja saya Latif Maulan. Untuk mengekalkan momentum ni, semua pelukis mengalami mood ya, momentum ya. Kadang-kadang mood tu tak ada. Bila mood tak ada tu memang rasa macam sebenarnya ini dipengaruhi oleh situasi keadaan kita. Bila kita terlalu lama berkurung dalam studio, kita akan rasa cepat bosan. Jadi dalam seminggu tu cuba keluar buat lukisan di outdoor untuk mengelakkan rasa kekangan tu. Jadi bila you melukis kejap kat luar, bila you kembali ke studio, you akan rasa lebih bersemangat. Cubalah sekali, try, mesti best. Okey, soalan seterusnya diajukan oleh Umar Hadi. Bagaimana untuk menjadi seorang pelukis sentiasa bermotivasi menghasilkan karya seni visual yang berkualiti di samping kekangan masa, kurang skill dan kemahiran melukis, mewarna, namun dalam masa yang sama mempunyai minat yang tinggi? Okey, mempunyai minat yang tinggi ya, tapi tidak mempunyai menghasilkan tapi di samping kekangan masa, kurang skill dan kemahiran melukis, mewarna, namun dalam masa yang sama mempunyai minat yang tinggi. Okey, kalau kurang skill tu kita boleh belajar. Kekangan masa kita boleh atur. Tidak perlu lama ya, dalam masa satu hari. Kalau nak melukis tu 1 jam sehari pun dah cukup. Konsistenkan satu hari tu 1 jam, ataupun setengah jam pun. Jika terlalu sibuk pun setengah jam satu hari pun sudah cukup. Jangan overdo. Bila melukis, kita tak boleh overtime ataupun overdo setiap hari. Jika kita overdo, kita akan rasa cepat bosan. Kita kena setkan time tu. Kalau macam 2 jam tu 2 jam, 2 jam is 2 jam, and then you leave it. Ya, leave it. Jangan teruskan. Sebab jika you teruskan, besok you dah tak akan ada mood lagi. So ingat tu ya, bila you nak melukis, you mesti kena consistent. Time consistency itu penting. Jika you overdo, next hari you akan rasa bosan. Percayalah. Okey, soalan seterusnya diajukan oleh Siti Nurul Ain. Macam mana kita nak tentukan apa sebenarnya genre lukisan yang kita suka? Sebab semua rasa nak bantai try je Sifu. Terima kasih. Okey, ini sebenarnya saya pun pernah mengalami benda ni. Semua nak genre, semua nak buat. Saya nak buat stroke, saya nak buat fine detail, saya nak buat abstract. Ya, semua pelukis sebenarnya dia bebas untuk mengeksplorasi genre, medium, idea. Itu adalah proses, itu adalah lumrah ya. Memang patut ada bagi seorang pelukis untuk mengeksplorasi genre itu, supaya kita dapat serasikan genre manakah yang paling sesuai di antara banyak-banyak yang kita explore itu. So
bila kita dah cuba kesemuanya, ada salah satu di antaranya kita suka dengan benda tu, so kita teruskan apa yang kita suka tu. Itu dia ya, jawapannya. Soalan seterusnya ditajukan oleh AR Kurobi. AR Kurabi. How to sell painting? Also tak suka buat commission portrait walaupun boleh buat. So kalau boleh nak buat, jual lukisan yang bukan portrait. Tapi skill portrait maybe around 8-10. Landscape pula around 4.5-10. Tak suka nak melukis muka orang, terutamanya nak real people, sebab tend to read too much information dari muka klien tu sendiri. Bad habit, certain disease. Lukis muka kanak-kanak is alright, sebab most kanak-kanak jiwanya mulus. But start the young teenagers and above, muka mesti dah ada certain kind of stories. Tak boleh nak explain, but do artists usually feel this way. Okay, R. Kurabi, very good. How to sell painting. Also tak suka buat commission portrait. Dia boleh buat. Walaupun boleh buat 8 to 10 ni bagus ni. Bagus ni. Landscape pula around 4.5-10. Tak suka nak melukis muka orang, terutamanya real purpose, sebab tak read but do artists really feel this way? Yes, Arkubi. Okay, soalan pertama tadi, how to sell painting. How to sell painting? You just do it, you just sell it. If you have a painting, you just sell it. What you have to do is to promote your art. In what way? You have to make an effort. You berusaha gunakan platform-platform yang telah sedia ada ini dengan sesungguhnya. Jangan masuk media internet tak buat apa-apa. Kita telah disediakan oleh platform-platform media internet ini setiap hari. Apa yang kita buat dalam satu hari itu, apa yang kita buat? Adakah kita promote lukisan kita dengan sesungguh-sungguhnya, ataupun kita hanya sambil lewa? Jadi kalau kita tak jual kerja, kita tanya diri kita sendiri, adakah kita sudah cukup untuk mempromosi lukisan kita? Pada satu hari itu berapa jam kita promosi lukisan kita? Adakah kita sudah buat website? Adakah kita sudah buat blogspot? Adakah kita sudah mendaftar dengan LinkedIn? Adakah kita sudah mendaftar dengan Twitter untuk promote lukisan kita? Jadi tanya diri sendiri, berapa peratus usaha tu. Jika tak ada jual lagi, tambahkan lagi usaha. Fikir bagaimana untuk menjual lukisan anda. Jika orang suka lukisan tu, tak kira anda berada di mana, di kampung, ceruk kampung sekalipun, orang tu tetap akan cari anda. Tadi tentang portrait tadi, tak suka lukis portrait tadi, tak boleh explain, but do artists do it. Yes, memang sebenarnya saya tak suka, sebenarnya saya pun sama, memang tak suka mengambil tempat portrait, sebab saya adalah contemporary artist yang biasanya memang tak buat portrait. Just in special case je saya ambil portrait. Tak semua saya ambil portrait. Saya akan buat lukisan apa yang saya suka. Sebab but if you are beginner, mungkin you nak survive untuk cari makan, you have to buat portrait adalah salah satu perniagaan yang bagus. Ramai, banyak permintaannya. Okey, soalan seterusnya, Tia Faizal, mana yang lebih penting untuk menjadi seorang pelukis yang berjaya, disiplin atau talent? Mana yang lebih penting untuk menjadi seorang pelukis yang berjaya, disiplin atau talent? Saya rasa kedua-duanya penting. Disiplin ada, kalau disiplin ada, talent tak ada. Talent tu kita sebenarnya semua orang ada talent. Rasa soalan ni tidak berapa tidak terlalu sebab bagi saya semua manusia mempunyai talent tersendiri. Tak kira dia punya talent melukis ke, masak ke, apa ke, penting untuk jadi seorang pelukis yang berjaya. Okey, kalau dia tak ada talent, dia menjadi seorang pelukis yang tak ada talent, maksudnya dia minat jadi pelukis tapi dia tak ada talent. Talent tu boleh dicari, sama ada dia yang seperti mana yang kita cakap sebelum ni, sama ada dia nak jadi, sebab general lukisan itu subjektif. Abstract, ada impression, ada naif art, ada drawing, ada contoh-contingan abstrak macam-macam. So dia boleh pilih talent apa yang dia suka, minat apa yang dia nak diteruskan dalam menjadi seorang pelukis tersebut. Disiplin pun sangat penting, sangat penting. Tanpa disiplin anda tidak akan berjaya. Mahia Rahim, seterusnya, soalan seterusnya. Ini bukan soalan ni. Alhamdulillah, amin. Terbaik, Min, teruskan usaha yang murni. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, amin.
Zainuzaman Abdul Ghani, terbaik. Terima kasih. Okey, daripada soalan seterusnya daripada Ana Jo. Ya, Ana Jo ni seorang aktif dalam warga lukis. Nak tahu tentang pengeposan kanvas painting ke luar negara. Pertama, Korea mana yang okey? Okey, saya guna DHL. Ya. Sebab sebelum ni saya pernah guna FedEx. FedEx is very expensive. DHL is very sedang, is okay, very reliable, dan juga DHL is bagus lah. Dia macam tak mahal dan juga tak murah. Yang kedua, range harga untuk delivery susah sikit nak jawab sebab bergantung pada saiz dan lokasi. Betul. Tapi kalau ada contoh spesifik pun tak apa. Okey, hari tu saya pernah hantar lukisan ke Belgium menggunakan DHL, bersaiz 1 by 2 feet, RM700. 600. 1 by 6 feet 600, but the price you must include in the you must ask the client to pay the price of the delivery. Packaging mana yang macam mana yang disyorkan? Biasanya kita akan roll dalam tube, ya. Roll dalam tube. Cara bayaran oleh pembeli, saya menggunakan telegraph transfer. Okey, terima kasih, sama-sama. Soalan seterusnya, Ridwan Ibrahim, apakah medium sesuai untuk permulaan bagi seseorang yang tak ada basic dalam lukisan? Drawing. Yes, drawing. Aaron Razif, bila kita boleh berjumpa di Bentong? Anytime, setelah COVID reda, ya. Terima kasih Aaron Razif. Kita berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini. Bye.